Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim wa ba'. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dalam ruang masa yang ada ini, sebelum kita solat Jumaat pada tengah hari ini, marilah kita cuba memahami, mengkaji, mengambil iktibar dan tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala yang kita petik daripada beberapa ayat, bermula daripada ayat yang ke-35 surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini, bumi ini sebagai negeri yang aman, dan jauhkan saya dan juga anak saya daripada kami menyembah berhala. Ayat yang kita sebut ini, yang kita petik daripada surah Ibrahim ayat 35 ini, menceritakan doa-doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak sekali Allah paparkan doa-doa yang dibaca, yang dimunajabkan oleh nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Termasuklah Nabi Ibrahim yang sedang kita baca sekarang. Begitu juga Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam. Doa-doa, bacaan-bacaan mereka itu dipapar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ini menggambarkan bahawa mereka nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah Taala jadikan mereka sebagai maksum, terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Dalam keadaan begitu pun mereka sentiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah, kerana doa itu sendiri adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya, bila berdoa, seseorang itu sedang melakukan pengabdian diri kepada Allah. Apatah lagi manusia yang dalam serba kekurangan. Kita manusia ni serba kekurangan. Mungkin kita nampak ada kelebihan dari satu sudut, dua sudut, tapi mungkin 10 sudut, 30 sudut, 100 sudut kita penuh dengan kelemahan. Jadi manusia disarankan, termasuk nabi-nabi dan juga rasul-rasul, untuk berdoa kepada Allah. Dalam doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-35 ini, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, kurniakanlah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman.
Jika kita baca Al-Quran, ada ayat yang hampir sama dengan ayat yang kita baca sekarang. Sekarang kita baca surah Ibrahim ayat 35. Sebenarnya pada surah Al-Baqarah, pada ayat yang 126, ada doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim lebih kurang. Bunyi doa itu ialah wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kat mana beza tu? Bunyi macam lebih kurang. Sebenarnya beza dia ialah surah yang kita baca ni disebut Al-Balada, ada alif lam. Adapun dalam surah Al-Baqarah dia tak ada alif lam, dia sebut balada. Apa beza baladan dengan al-balada? Ahli tafsir menyebut dalam surah Al-Baqarah, bila Allah Ta'ala sebut perkataannya ialah baladan, maksud di situ ialah itu ketika Mekah ini dalam keadaan kering kontang, tak ada apa-apa. Satu tanah yang gersang. Tanah gersang. Kita tak boleh nak buat perumpamaan sekarang lah. Sekarang kalau sebut Mekah ni luar biasa. Kita bayangkan kita berada di satu padang pasir yang gersang. Tak kira lah padang pasir itu di mana. Dalam situasi itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya Allah jadikan baladan. Maksud baladan itu ialah tempat yang dia berdoa itu satu tempat yang aman, sehingga orang datang, orang berdagang, ada pokok, ada tumbuhan. Adapun doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim pada surah Ibrahim ini ialah ketika itu sudah ada sumber air, sudah ada zam-zam, sudah ada pokok, sudah ada orang. Ketika itu Nabi Ibrahim masih berdoa, minta jadikan bahawa bumi Mekah itu hadzal balada, bumi ini adalah bumi yang aman. Maksudnya ialah keamanan ini suatu yang sangat besar dalam kehidupan kita. Pernah ditanya kepada al-hukama, ahadul hukama, ataupun seorang bijak pandai. Seorang bijak pandai pernah ditanya. Saya ambil kata-kata ini daripada buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam koleksi khutbah Dr. Yusuf Qaradawi, seorang ulama besar yang mempunyai mausu'ah yang terbaru yang dikeluarkan selepas kematian beliau. Ada 105 jilid berkenaan dengan pelbagai ilmu. Namanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi kata-kata ni saya petik daripada bukunya. Walaupun saya terbaca tadi ada orang kritik Dr. Yusuf Qaradawi. Bukan kritik sebenarnya, hina lah. Kalau panggil setan ni hina lah. Dia akhlak kita ni sebagai guru ke, sebagai ustaz ke, kita sebagai tuan guru, mudah je. Kita tak ada masalah pun kalau tak bersetuju dengan pendapat penulis-penulis ulama. Itu biasa tuan-tuan. Tak bersetuju ni biasa. Pendapat boleh dibincang. Tapi walaupun kita tak setuju, bukanlah boleh kita menghina orang tu, melemparkan kata-kata yang baik, kata-kata yang buruk. Ada, saya teringat dalam perjalanan saya tadi, saya terfikirlah bila saya baca orang boleh kata kata-kata buruk ni. Saya teringat ada satu perbezaan fatwa pandangan ulama kita di Malaysia, tapi orang ni dah meninggal dunia, almarhum Tan Sri Harusani Zakaria, Mufti Perak dulu. Yusuf Qaradawi sebagai contoh, dia kata zakat pendapatan itu wajib
Dan inilah yang kebanyakan Majlis Agama Islam Negeri pakai. Tapi Tan Sri Harusani kata pada pendapat dia bahawa zakat pendapatan adalah tidak wajib. Saya kenal lama dengan almarhum Harusani ni, saya kenal dia lebih kurang 25 tahun. Dalam pertemuan-pertemuan saya dengan Tan Sri Harusani, tak pernah walaupun sekali, walaupun dia tak setuju dengan pendapat Qaradawi, dia lontarkan perkataan-perkataan yang buruk. Tak boleh lah. Pendapat dia sebagai pendapat mesti dihormati, kerana masing-masing mempunyai hujah yang tertentu. Baik, kita tak nak panjangkan yang tu. Saya nak sebut bahawa pernah ditanya kepada seorang bijak pandai, soalannya ialah mas-sa'adah. Apakah maksudnya kebahagiaan? Bahagia ni apa? Apakah yang dimaksudkan bahagia? Jadi jawab orang bijak ni, dia kata as-sa'adatu hiyal amnu. Bahagia itu ialah kita aman, berada dalam keadaan aman. Fa inni ra'aitul khaifa, sebab saya melihat orang yang takut itu la sa'adata lahu, dia tidak ada bahagia baginya. Justru Nabi Ibrahim sendiri gambarkan kepada kita, dia mohon kepada Allah ni supaya dijadikan bumi Mekah ni dijadikan tempat tinggal dia, tempat dia mencari rezeki, tempat dia berdakwah itu aminah, satu tempat yang aman. Dan begitulah apa yang dikehendaki oleh manusia seluruh dunia ni. Kita mahu tempat tinggal kita tempat yang aman. Komuniti kita ni komuniti yang aman. Taman kita ni taman yang aman. Kampung kita kampung yang aman. Negeri kita negeri yang aman. Dan sudah tentu negara kita negara yang aman. Itu bila kita berdoa, kita kena usahakan untuk menjadikan negara kita, negeri kita ni negara yang aman. Antara cara untuk membina negara yang aman itu ialah apabila kita hidup saling hormat, menghormati antara satu sama lain, tanpa mengira kamu bangsa apa, kamu agama apa, kamu pangkat apa, kamu keturunan mana. Tidak dilihat itu semua. Kita hidup dalam saling hormat, menghormati antara satu sama lain. Dan ini adalah suatu yang bukan luar biasa. Ini yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah. Ini disebut secara jelas dalam sirah nabawiyah, bagaimana Nabi boleh hidup dalam keadaan aman, dalam keadaan tenteram, boleh bermuamalah dengan orang bukan Islam, dengan orang Yahudi. Kerana kita tidak boleh memaksa seseorang itu untuk beriman ataupun mengikut pandangan kita. Itu sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, yang kita tak boleh buat. Justru manusia di antara caranya untuk hidup dalam keadaan hormat, dalam keadaan aman, ialah saling hormat menghormati antara satu sama lain. Baik, yang pertama Nabi Ibrahim kata mahu jadikan bumi ini bumi yang aman. Yang kedua, jauhkan saya dan anak saya daripada kami menyembah berhala. Persoalannya ialah seperti yang kita sebut tadi, Nabi Ibrahim ni dia maksum. Bila maksum, dia terpelihara daripada dosa. Usahakan nak syirik, dia untuk lakukan dosa biasa pun dia tak akan buat, sebab dia Nabi, dia Rasul. Tetapi masih dia berdoa kepada Allah supaya Allah jauhkan diri dia dan anak dia daripada menyembah berhala. Ini yang disebut sebagai cara akhlak yang ada kepada Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, walaupun mereka adalah seorang yang ada ismah, yang disebut sebagai maksum, tetapi dia berdoa begitu supaya sebagai adab dengan Allah, supaya apa yang tauhid, ketaatan yang dia ada itu
adalah sesuatu nikmat yang berterusan. Seperti mana juga Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 136, ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih, wahai orang-orang yang beriman. Seruan ni memang kepada orang sudah beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Apa perintah Allah? Aminu billah wa rasulih, hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Memang itu dah beriman, tapi Allah masih minta kepada orang yang beriman itu supaya terus beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, supaya jauhkan dirinya dan juga anak cucunya daripada menyembah berhala, sembah lain daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada sembah dalam bentuk dia sembah betul ataupun sembah dalam bentuk dijadikan objek itu sebagai orang tengah, sebagai wasilah supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebutkan tadi keamanan ini, mohon hidup aman di dunia ni, kerana aman ini juga adalah di antara selain daripada nikmat dunia kita hidup dalam keadaan aman, nikmat di akhirat juga berada dalam syurga Allah juga adalah nikmat yang disertakan dengan rasa aman. Udkhuluha bisalamin aminin. Allah Ta'ala sebut, masuklah wahai orang-orang yang beriman, bisalamin, dengan sejahtera, aminin, dalam keadaan aman. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita. Kemudian pada ayat yang ke-36 Allah Ta'ala menyebut, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kathiran minan nas, ramai daripada kalangan manusia, ramai daripada kalangan manusia. Jadi orang sesat ni sebenarnya lebih ramai daripada orang yang beriman. Maka sesiapa yang mengikut saya, mengikut ajaran Nabi Ibrahim, mengikut ajaran Tauhid, fa innahu minni, sesungguhnya dia daripada kalangan saya. Wa man asani, dan sekiranya dia menentang saya, dia tidak beriman kepada Allah, fa innaka ghafurur rahim, sebenarnya sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksudnya ialah Nabi Ibrahim kata, siapa yang ikut dia termasuk daripada kalangan yang mengikut Nabi Ibrahim, agama tauhid. Tapi siapa yang engkar kepada saya, engkar ni ada dua jenis. Engkar maksudnya melakukan maksiat yang tidak darjat keluar daripada agama, maka orang ni layak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala bila dia meminta ampun. Tetapi kalau dia syirik, sudah tentulah syirik adalah sesuatu yang tidak dapat diampuni, kerana syirik itu dikeluar daripada Islam. Macam mana Allah Ta'ala nak mengampuni dosa syirik? Sudah tentulah orang yang syirik dia mesti terlebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami,
sesungguhnya saya menempatkan daripada zuriat saya di satu tempat, di satu lembah yang tiada tumbuh-tumbuhan, di sisi Baitikal Muharram, di sisi rumahmu Baitullahil Haram. Wahai Tuhan kami, mudah-mudahan mereka mendirikan solat, maka jadikanlah jiwa dan hati manusia tahwi ilaihim, cenderung kepada rumah Allah, dan kurniakanlah kepada mereka as-samarat, buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur kepadanya. Baik, yang pertama, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami. Yang kedua ialah Nabi Ibrahim beritahu bahawa dia tinggalkan anak cucunya, anaknya dan keluarganya di Baitullah. Sebab itu kalau kita baca dalam sejarah pembinaan Kaabah, sejarah Nabi Ibrahim dan juga sejarah Zamzam ni, di sebalik kisah itu kita kata kenapa Nabi Ibrahim boleh meninggalkan Hajar, boleh meninggalkan Ismail. Sebenarnya soalan yang kita tanya itu pernah ditanya oleh Hajar. Hajar pernah bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa kamu nak tinggalkan kami di bumi yang tandus ini? Ada kerana ini adalah perintah daripada Allah? Jawab Ibrahim, ya, ini perintah daripada Allah. Bila jawab perintah daripada Allah, apa jawapan Hajar? Hajar kata, kalau itu perintah daripada Allah, sudah tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kami. Allah Taala tidak akan mempersia-siakan kami. Jadi kan itu adalah perintah daripada Allah, dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya diberi keselamatan kepada isteri dan juga anaknya. Dan di situ juga Nabi Ibrahim sebut satu doa yang perlu kita baca juga, iaitu doa supaya anak cucu kita ni liyuqimus solah, supaya anak cucu kita ni mendirikan solat. Dan Nabi Ibrahim ajar juga kepada kita di sini, kalau berdoa bukan untuk diri kita saja, doakan juga untuk anak cucu kita, untuk keluarga kita. Dan di antara perkara penting ialah supaya mereka dapat mendirikan solat. Ini suatu kewajipan yang besar. Satu lagi doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ialah supaya hati manusia ini faj'al af'idatan minan nas, ya Allah, jadikanlah hati sebahagian manusia. Ahli tafsir kata sebab tu ada perkataan minan nas, min tu sebahagian. Kalau sebut tanpa min, sebahagian, semua orang akan cenderung untuk pergi ke Baitullah. Sedangkan yang cenderung ini hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka cenderungkanlah mereka supaya mereka ni nak pergi ke Baitullah. Kita yang ada dalam masjid ni semua cenderung, termasuk yang dah pergi berkali-kali, ada kecenderungan hati nak pergi ke Baitullah, sama ada umrah ataupun haji. Kita tak akan jumpa orang Islam, kamu ada tak nak cita-cita nak pergi umrah? Oh, tak pernah fikir ya. Ataupun orang pernah pergi 2-3 kali, kamu nak pergi tak umrah? Kalau ada peluang, ada rezeki. Oh, tak nak dah. Tak ada. Kenapa? Ini di antara doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim supaya manusia ni rindu kepada Kaabah, rindu untuk bertemu, untuk bertamu di rumah Allah, di Baitullahil Haram, untuk tawaf di Baitullah, untuk tunaikan umrah, untuk tunaikan haji. Dan satu lagi yang doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ialah warzuqhum minas samarat, dan kurniakanlah kepada mereka orang duduk di Mekah ni as-samarat. As-samarat, buah-buahan. Nabi Ibrahim tak doa supaya tumbuh buah-buahan pokok di Mekah, tak ada. Dia doa supaya pelbagai buah ada di Mekah. Dan ini yang kita boleh saksikan pada hari ini. Sebutlah apa buah pun, sebutlah apa makanan pun, semuanya ada di Mekah. Dan akhir sekali Nabi Ibrahim kata la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka itu menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah.
Dan Nabi Ibrahim di antara kelebihannya ialah manusia yang sangat bersyukur kepada Allah. Sangat bersyukur kepada Allah. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim itu disyukuri. Dan ayat yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, maka kami akan tambahkan kepada kamu nikmatku. Jika kamu kufur, ketahuilah bahawa azab Allah itu sangat pedih. Di mana ayat ni, sumber ayat ni daripada mana? Daripada surah Ibrahim yang kita baca. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat inspirasi, mendapat pengajaran daripada beberapa ayat yang kita baca pada hari ini insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu aku qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.